Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah Apa khabar? Salimah? Alhamdulillah. Saya baik. Apa khabar Ustazah Fatin? Alhamdulillah. Okey, jadi apa khabar semua penonton kita pada hari ini? Okey, yang telah bersama-sama sekarang Ustazah Nonias, Ustazah Zainul nama dia, Ustazah Amelia, Waalaikumsalam, Ustazah Julaha, Ustazah Nur Zakia, Ustazah Rozlina Ali Umar, Ustazah Nur Asma, Ustazah Nur Hayati, Ustazah Hasnah, Ustazah Ichal, Ustazah Munadin. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Okey, Alhamdulillah, terima kasih kerana bersemangat dan terus setia nak ikuti kita punya belajar lahjah Arab, okey, kelas belajar lahjah Arab episod 2. Dan kita punya topik hari ini, insya-Allah, okey, topik kita hari ini adalah ucapan pagi, petang dan petang. Dan petang. Malam. dan malam. Okey, jadi kita nak tahu apakah kebiasaan orang-orang Arab bila lepas beri salam mesti mereka akan beri ucapan, kan, ucapan pada waktu pagi. So kita nak tahu apakah lafaz-lafaz ucapan dengan lahjah Arab. Tapi sebelum itu, okey, sebelum tu saya nak sentuh sedikit siapa yang bertanyakan, kan, ada yang saya kata kita akan refer tentang soalan yang lepas berkenaan salam. Macam mana kalau salam tu melalui pesanan ringkas, melalui message, WhatsApp dan sebagainya, kan? Macam mana kalau orang tulis sekadar salam atau assalam, Assalamualaikum ke, contohlah mereka menulis ucapan-ucapan yang sangat ringkas atau SLM, boleh tak? Dan itu yang pertama, itu poin yang pertama. Cik, kita satu persatu kita akan jawab dulu poin yang pertama ni. Hukumnya boleh. Okey, kenapa boleh? Sebab siapa yang ada catatan tu tulis boleh dengan lafaz dalam SMS yang ringkas, salam ke, assalam ke, SLM ke, betul-betul. Sebab dalam ada kaedah bahasa Arab, al-i'tibaru bil maqasid la bil alfaz, yang bermaksud sesuatu itu dikira berdasarkan kepada niat dan tujuan. Okey, sesuatu itu berdasarkan niat dengan tujuan, bukan kepada lafaz semata-mata. Jadi maknanya walaupun orang tu menulis dengan tulisan yang ringkas, pendek dan sebagainya tu, ini bermaksud tujuan orang tu nak beri salam lah yang penuh, Assalamualaikum. Cuma diringkaskan. Jadi hukum dia boleh, walaupun macam tu, kan, apa yang difahamilah maksud tu beri salam. Tapi yang lebih baik untuk keluar daripada masalah khilaf ni, sebaiknya tulislah dengan lafaz yang sempurna, Assalamualaikum. Contohnya kita kasih lafaz yang sempurna, kan, tulis dalam SMS Assalamualaikum. Sebaiknya kita datangkan lafaz yang sempurna. Tapi namun begitu, kalau saya bagi tahu tadi, kalau nak beri salam pun tak ada masalah. Salam, S-A-L-E-M, S-L-M, E-S, S-A-L-E-M, assalam. Okey, point askum. Asalkan maksud mereka tu nak beri salam walaupun tidak pada lafaz yang sempurna. Okey, yang kedua, soalan yang kedua tadi, yang kemarin, yang saya ingat, macam mana wajib ke seseorang tu menjawab? Macam mana orang tu nak jawab, sama ada kena jawab bentuk tulisan ke atau macam mana? Okey, dan kan ada hukum dia, beri salam adalah sunnah muakkad atau sunnah mustahabah, sunnah yang digalakkan. Tapi menjawabnya adalah wajib. Jadi anda perlu juga, tak nak memang wajib juga jawab. Okey, sama ada nak jawab dengan lafaz. Maknanya kita terus ke topik, kan, orang kata Assalamualaikum, Assalamualaikum Fatin. Dia tak jawab tapi dia kata apa khabar Kak Salimah, contohnya. Sama ada dia wajib jawab, sama ada dalam bentuk lisan, dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waktu dia baca message, ataupun sebaiknya balas kembali jawapannya tu dengan bentuk pesanan ringkas juga.
Maknanya jawablah juga dengan Waalaikumsalam dalam bentuk tulisan mesej. Okey. So macam mana anda semua dapat? Point dia. Jadi kita tengok dulu komen. Ustazah Halimatun Muhammad Ayub menyebut assalam, salam dengan ringkas boleh, tapi sebaiknya dengan tulisan atau lafaz sempurna. Bagus. Okey. Now okey, umum kita cakap Arab. Yes, hashtag kita yang terbaru Ustazah Fatin, kita cakap Arab. Kita cakap Arab. Yes, semua yang baru masuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Ramai yang beri lafaz sempurna. Itulah, Masya Allah. Masya Allah. Okey dah, kita tak nak buang masa lagi. Kita ingin sentuh tentang topik kita pada hari ini, ucapan pagi, petang, malam. Okey, baik. Kebiasaannya, di perkataan untuk pagi is sabah. Okay, sabah. Saya akan beri ucapan kepada Ustazah Fatin. Sabahul khair. Sabahun nur. Okey. Sekali lagi Ustazah Fatin bagi soal bagi pada saya. Okey. Sekarang ya Ustazah Salima. Naam. Sabahal khair. Sabahan nur. Okey, saya pasti anda akan dapati bahawa kita telah mengucapkan, kita telah beri ucapan dalam dua panggil apa? Baris. Yang pertama baris, saya kata, yang pertama saya beri pada Ustazah Fatin sabahul khair. Okey, sabahu dengan baris dhammah, dengan baris dalam bahasa Melayu panggil apa? Dhammah is baris depan. Baris depan. Yes. Okey, satu lagi apa Ustazah Fatin? Satu lagi tadi Ustazah Fatin kata sabahan nur dengan fathah baris atas. Jadi, kita nak memperkenalkan macam mana cara ucapan dalam bentuk dua baris. Boleh dengan sabahul khair atau sabahal khair. Okey, kita tengok dia punya ejaan dalam bahasa Melayu pula. Sama ada dia punya ni sabahul khair atau sabahal khair. Okey, dari segi lafaz dia macam mana kita nak dapatkan lahjah Arab ni? Sad, dia kena huruf sad. Kalau cakap sabahal maknanya macam jadi swimming kan Ustazah Fatin? Sabah. Betul. So, siapa yang guna dengan huruf sin, sabah tu jadi macam berenang. Jadi berenang, dia kena dalam bahasa Arab. Yes. So dia kena sabahu ni, hu kat tekak, tengah-tengah kerongkong. Hu. Sabah. Di sini. Ha plus, okey. Yes, ha. Cuba Ustazah Fatin sebut. Ha. Hu. Jadi kena bunyi macam kita tengah akan bernidas kan, macam tu. Ha, yes, bunyikan ha tu. Sabahu, tak kisah hu ataupun ha, tapi dia kena daripada ke tengah-tengah. Kalau dia gunakan ha yang kita punya huruf H lah, ha. Sabaha dia akan jadi bertukar kepada huruf ha besar, ha bulat tu. So dia tidak akan menjadi makna pagi. Kita nak cakap pasal pagi. Sabahul khair. Okay, sekarang huruf kha dekat atas kerongkong, yang paling atas lah. Kha, tempat kita nak keluarkan kahak tu. Sabahul khair. Sabahul khair. Okay, sabahul khair. Yes, khair. Yes. Okay, sekali lagi ya Ustazah Fatin. Sabahul khair. Sabahun nur. Okay, next try Ustazah Fatin. Beri ucapan pada saya pula. Ya ukhti Salima. Sabahal khair. Sabahan nur. Okay, dari segi dia punya ucapan, balasan dia pula, kan biasa sabahul khair itu biasa yang pertama orang beri
ucapan. Dia punya balasan sebenarnya ada banyak. Okay, dia tak tertakluk pada An-Nur saja. Tapi ini adalah yang paling popular lah, orang jawab Sabahun Nur ataupun Sabahan Nur. Okay, kita akan tukar kepada bahasa Rumi. Kita rumikan dia supaya orang yang buat catatan tu nak catat senang. Okay, jadi dia boleh dalam bentuk dua i'rab, nanti kita dengarkan. Ya, dua baris, Sabahun Nur ataupun Sabahan Nur. Dari segi lafaz An-Nur tu pula, yelah walaupun nun, kalau dari segi tajwid, nun yang syaddah kan, nun yang bersabtu, dia adalah idgham wajibul gunnah. Dia wajibul gunnah tau. Tapi tak perlulah kita beri ucapan nak Sabahun Nur, Sabahan. Ini sekadar, ini ucapan kita tak perlu baca macam ayat Quran lah tak adalah dia punya dengung-dengung tu. So sekadar Sabahun Nur ataupun jawapan Sabahan Nur. Ya, Sabahan Nur, dan Nur dia tu kena panjang. Sebab bila kita ada wow. Yes, ada wow kat situ. Sabahun Nur, Sabahan Nur. Okay, saya just nak teringatlah waktu saya pernah duduk dekat Syria, saya pernah duduk dekat bumi Syam, Syria dalam 5 bulan dulu. Saya suka sangat dia punya lenggok orang Syria ni, yang hujung-hujung tu dia macam berlagu sikit. Macam ni Ustazah Fatin, kalau dia punya Sabahul Khair. Sabahul Khair. Kalau khair tu okey lah. Dia punya jawapan Sabahun Nur tu lagi over. Sabahun Nur. Oh, Masya Allah. Itu lenggokan orang ada Syria. lenggok dia ya. Yeah, Sabahun Nur. Dia gitu. So it's quite fun juga. Dulu pernah mendengar orang Syria, orang Arab Syria. So inilah dia. Siapa yang nak buat catatan dalam Rumi dia, Sabahul Khair, Sabahal Khair. Maknanya dua-dua boleh. Sama ada terkeluar baris atas atau baris depan. Valid lah, valid. Ataupun dalam dia punya saya pernah ada ustazah dari Syria. Yes. Bila Ustazah Salimah kata macam tu tadi, baru saya macam, ya memang macam tu cara dia cakap. Saya ingatkan memang from her personality yang cakap macam tu. Rupanya memang cara orang Syria ya. Mostly orang Syria. Tak kisah later. Memang dia orang macam tu. Sebab nama saya memang Nur very Salimah. sweet bila dengar. Yes, kan. Nama saya Nur Salimah. So mereka tidak panggil saya dengan Salimah. Mereka semua adalah nama orang-orang Malaysia, kebanyakan ada Nur kat depan. Jadi siapa-siapa nama orang Malaysia yang ada Nur, orang Singapura ke orang Melayu lah yang ada nama Nur kat depan, mereka akan panggil dengan Nur. So bila orang panggil pun kadang-kadang jiran saya kan, Ya Nur, Ya Nur. Nur. Dia memang dia punya jawab, dia punya jenggokan dia tu. So macam tu lah. Okay, kita tengok soalan-soalan daripada penonton kita. Okay, baik. Kita tengok siapa ni. Waalaikumsalam Ustazah Salamah. Baru nampak muka berdua katanya. Okay, Khatijah Muhammad Saad, Sabahul Khair. Jawab Sabahun Nur. Khair dengan R. Dia bukan dengan ya. Dengan R, Sabahan Nur. Okay, betul ke Ustazah? Yes, Sabahul Khair, jawapan dia Sabahun Nur. Orang sebut orang tak mulakan dengan Sabahun Nur, orang akan biasanya Sabahul Khair, jawapan dia Sabahun Nur. Yes. Ni semua orang kena ingat ni, tengok Ustazah Nurul Hidayah Ayang, dia dah tulis. Kalau siapa cakap Sabah, Sa dengan S, dengan Sin, dia maknanya berenang. Berenanglah baik-baik kata dia. Okay. Ustazah Yam, dia cakap pula Sabahul Khair, selamat pagi. Sebutannya ha pedas. Kha sebutan jawab balasan tu. Sebutan untuk jawab khair, khair. Okay, balasannya Sabahan Nur. Yes, betul. Sabahan Nur. Katanya siapa? Ustazah Rohaina Isnin. Sedap panggilan macam tu Ustazah. Ya Nur. Macam tu memang. Itu orang Syria. Okey, Ustaz Mansur katanya Alhamdulillah dapat bersama, kebetulan cuti hari ni. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Okey, baik. Jadi sekarang ni, okey Ustazah Fatin, tadi saya ada sebut satu perkataan. Okey,
iaitu i'rab. Kenapa dia boleh jadi dua baris yang berlainan, boleh sabahu atau sabaha, kerana faktor i'rab. Ustazah Fatin, boleh tak Ustazah berikan penerangan? Ni untuk i'rab ni kebiasaannya akan dipelajari oleh advance. Okay, orang yang dah belajar Arab advance. Tapi kita yang beginner ni, tak apalah, kita ambil just sedikit nubzah, sedikit gambaran. Maksud i'rab tu apa Ustazah? So i'rab ni dia adalah, kan ada sabahu, sabaha, ada dua baris yang berbeza. So baris ni adalah yang dalam amnya lah, generally dia adalah untuk menentukan dalam satu ayat tu dia adalah objek ataupun apa, kata sendi atau prepositions, noun, kata nama. Sebab dalam bahasa Arab ni ada tiga, ada verb adalah kata kerja, noun, isim, and harf ni more to kata sendi. So bila ada harakat yang berbeza dalam satu ayat tu, di akhir ayat dia akan menunjukkan kedudukan, bukan kedudukan, macam baris. Is it baris tu akan menunjukkan jika perkataan tu adalah objek atau kata nama, kata sendi dan lain-lain. So macam tu lah i'rab ni. Maknanya dalam bahasa Arab dia ada macam hujah lah. I'rab ni like macam hujah tau. Nanti dia bagi tahu kenapa verb ni dia kena baris sukun, kenapa dia baris atas, kenapa dia baris bawah. So dalam keadaan perkataan sabahul khair, atau sabahun nur di sini. Sabahul khair atau sabahal khair, dia ada dua keadaan lah, sama ada dia dalam mubtada ke atau dia menjadi mansub, dia jadi maf'ul ke. Itu adalah kalimat-kalimat yang untuk advance lah. Jadi itu je. Jadi just kita bagi yang paling simple untuk beginners, dia ada dua cara sebutan. Okay, dan pagi ni Ustazah Fatin lah, pagi ni pagi yang macam mana? Ambil lah daripada waktu subuh maybe kan, kita ucapkan orang sabah. Pagi sampai tengah hari. Macam sampai tengah hari macam tu ya. Sampai tengah hari before 12 lah kita masih boleh ucap sabahul khair atau sabahul khair. Sabahul khair. Okey, sekarang nak cerita pasal petang dengan malam. Okey, untuk pengetahuan semua, ucapan hanya ada sabah dengan masak. Bukan masak apa? Masak. Masak is maknanya masak tu is PM dalam dalam time. Dia macam PM lah. Maknanya after 12 PM sampai midnight kita hanya guna masak. Senang cerita macam kita dalam bahasa Inggeris juga kan yang ni? Yes. Macam mana Ustazah Fatin dalam bahasa Inggeris kan, dalam bahasa Inggeris kalau kita ada good morning, good evening dengan good night. Tapi good night ni kita selalunya pakai bila nak tidur saja. Betul. Jadi good evening ni kita pakai walaupun dah malam pun kita kata good evening juga. Pukul 11, pukul 12 tak tidur lagi, good evening. Macam bahasa Arab ni lah. Ya, betul-betul. So ucapan tidur tu kita bring forward to next session ke apa nanti insyaAllah. So untuk sekarang ni kita cuma kenal sabah for morning. Untuk pagi, masak. Senang cerita kalau dari segi sebutan tu masak lah, macam masak gitu kan. So kita start dengan ucapan kita. Ya Ustazah Fatin, Masaul khair. Ya Ustazah Salima, Masaul nur. Tersilap tadi masak. Yes, Masaul nur. Okay, give me ucapan dengan bahasa dengan baris atas pula. Okay. Ya Ustazah Salima, Masa'al khair. Naam, Masa'an nur. Okay. So, dari segi
tulisan dia, kita siapa nak eja dalam bahasa Rumi dia, masaul. Dia bukan ain, dia adalah hamzah. Masa, Hamzah. satu kena panjang. Satu kena panjang sebab tengok kat sini dia ada huruf alif. Alif mad. Okay, dari segi tajwid hukum dia mad. Masa. Okay, jangan masaul. Masaul khair. Jangan masaul. Okay, dalam lahjah dia, lenggok dia. Panjang. Masa. Dan kita biasa sebut. Cuba Ustazah Fatin sebut masa. Mesti senyum. Betul tak? Tengok. Masa. So Dia tengok mulut Ustazah macam Fatin terbuka, senyum. Jadi taklah jadi macam baku. Masa. Masa unur kan. Masa. Itu nak dapatkan lenggok dia. Masaul. So hamzah dia tersekat dekat kerongkong belah bawah sekali. Masaul khair. Sama juga kha. Khair. Khair. Okay, masaul khair. Kemudian dia punya jawapan masaun nur. Sama jugalah masaun atau masaan nur. Okey, jadi dia punya kita bagi ruang, kita bagi penonton untuk tulis masaul khair, masa al khair. Ataupun jawapan dia akan jadi siapa yang ucapkan masaul khair, jawapan dia masaun nur. Masa an-nur. Okay, kita bacakan komen. Kita tengok. Baca komen dia. Saya seronok baca. Seronok. Ramai yang beri salam sampai ke saat ni. Ramai yang beri salam baru masuk rasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay. Maaf lambat masuk, tak ada masalah. Tapi sebab kita pun masih beginning kan, kita tak tahu lagi nak tetapkan betul-betul hari apa. Jadi insya-Allah rasanya kita dah fix lah. Okay, kalau tak lari-lari waktu memang kita akan adakan hari Isnin. Okay, kunci set time. Setiap hari Isnin dan Rabu dan juga hari Sabtu. Okay, Isnin, Rabu, Sabtu 3 kali seminggu pada waktu yang sama 10 pagi di Arab Saudi dan bersamaan dengan 3 petang waktu Malaysia. Tak lama, kita cuma adakan dalam setengah jam saja. Kita ambil sikit-sikit kan. InsyaAllah kalau saya dan Ustazah Fatin memang dalam keadaan yang free lah dua-dua. Kalau kita ada perubahan waktu ke apa, kita akan maklumkan dalam page. Okey, Ustazah Mahaya Ahmad, Masa Al-Khair, dia bagi ucapan. Sekarang pukul 3 waktu petang. Yes, betul. Yes, Ustazah Nurul Hidayat Ayang kata tata bahasa. Yes, I'rab ni dia adalah salah satu pelajaran dalam tata bahasa Arab. Tata bahasa Arab dalam Arab dia adalah Nahu. N-A-H-U. Nahu. Okay, Nahu adalah tata bahasa. In English, what they call? Grammar. Grammar, yes. Grammar. Okay, Ustazah Fatimah ada tulis I'rab adalah baris yang menentukan satu ayat, itu objek atau kata sendi atau kata nama. Okay, dia menentukan, lepas tu dia menentukan dengan baris dia sekali. Terima kasih Ustazah Fatimah Abdullah. Okay, Masaul Khair, Masaun Nur. Itu jawapan dia, betul. Ustazah Arifah Ipa kata seronoknya belajar bahasa syurga. Okay. Kita cakap Arab, insyaAllah. Yes. La Unta Gurun. Lahad Datu Sabah 2:30 PM dekat dah waktu asar. Betul ke 2:30 tu? Okay. Isnin, Rabu dan Sabtu jam 3 petang Malaysia. Okay. InsyaAllah lah kita akan Ustazah Marina Ali, Waalaikumsalam, seronok belajar bahasa Arab. Memang seronok. Rest assured, thumbs up. Nanti kita repeat tengok balik. Best sangat-sangat. This time is good actually. Okay, thank you. Okay. Okay, so kita lupa. Sebelum kita akhiri kita in sesi live, Ustazah, what about kita akan kebiasaan kita akan terjemahkan dalam bahasa Melayu. Okay, what means? Okay, kalau dalam bahasa Melayu, Sabahul Khair maksudnya selamat. Selamat pagi, selamatlah pagi yang baik atau selamat baik, pagi. Yes. Okay. In English pula, in English. In English will be good morning. Good morning. Okay, good morning. Kalau dia punya jawapan Sabahun Nur, okay, dalam bahasa Melayu dia
pagi yang bercahaya. So what can we call, what Yes, can we so translate? in English it would be direct translated, it will mean uh, a lighted morning. A Yes. lighted morning. Yeah. Like that lah. Ke kita tengok ke siapa kita punya Sabahun Nur, ada tak kita punya penonton yang boleh komen apa yang sesuai kita nak terjemahkan in English. Pagi yang bercahaya. It's like that. Okay, sama juga kalau Masaul Khair, Masaul Khair it depends. Okay, bergantung kita ucapkan dalam pagi ke, petang ke, malam ke. So kalau petang, kita akan cakap selamat petang, kan? Tetap menggunakan perkataan masa, PM dalam in dia punya timing. Kita kata selamat petang atau even selamat tengah hari pun kerana kita guna masa juga. Kalau malam, selamat malam lah menggunakan Masaul Khair. Okay, in English? It will be good evening. So evening memang gunakan untuk petang ke, tengah hari ke, malam kan, sama. And sama juga kalau Masaun Nur, it will be petang yang bercahaya, Yes. bersinar, malam yang bersinar. It's like that. Like in English would be a lighted evening. But Fatih nak komen, maybe dalam bahasa Arab ni sebab Nur ni kan dia ada, Nur bukan just light maksud dia, sebab bahasa Arab kan dia berlapis-lapis kan maksud dia. Yes. Jadi bila kita kata Nur is not necessarily cahaya maksudnya. Maksud dia bila, sebab macam mana bahasa Arab dia banyak simbol kan. Banyak. Okay, kita tengok. Betul macam tu. Even kalau kita kata Sabahul Khair, selamat pagi, kalau kita ucapkan pada orang-orang Islam, kita mungkin akan doakan kebaikan. Banyaklah dari segi baik tu, it's very general. Mungkin kita doakan keberkatan, kita kata good morning as in keberkatan, rezeki, rahmat, semua boleh terkandung dalam kalimat khair. So kita tengok terjemahan mereka dalam in English. Okay, good morning sunshine. Atau Ustazah Nurziah Hashim, bright morning. Oh yes, bright morning. Okay, boleh lagi Ustazah Arifah, pagi yang indah. Semua boleh terkandung dalam khair ataupun nur tu kan. Ustazah Garlic Spread siapa? Kak Ani. Okay, brightness morning. Okay, bagus pukul bahasa Arab Ustazah. Maksudnya, okay, good afternoon, yes, good brightest morning, boleh. Terima kasih Ustazah Aini Kaning, Kak Ustazah Aini Kadir. Blessed morning, yes. That's good. Ustazah Nur Aini Azman, delightful or brightful morning and wonderful night. Semua kita boleh olah lah daripada Masaul Khair, Masaun Nur, Sabahul Khair, Sabahun Nur. Lepas tu tadi ada yang saya baca bahasa berkait rapat dengan budaya. Betul. Yes. Okay. So ini adalah antara contoh. Bagus Ustazah Azira Rahim. Sebenarnya jawapan bagi Sabahul Khair atau Masaul Khair, dia bukan hanya terikat dengan An-Nur, bukan Sabahul Nur sahaja, terhad. Orang sini macam-macam ayat diorang buat. Ada Sabahus Sa'adah, Sabahul Ward. Okay, so kalau Sabahul Sa'adah is like pagi yang gembira, happy, yang membahagiakan, gembira. So orang sini menggunakan Sabahul Ward. Ward is bunga ros, right? Yes, they love saying that. Sabahul Ward, Masaul Ward. Yes, maknanya macam ros. Sabahul Ward. Macam-macam lagi sebenarnya kita boleh. Tapi for beginners, kita just gunakan yang mana sikitnya yang kita belajar, kita boleh gunakan. So nanti kalau jumpa orang-orang Arab dekat Malaysia ke Singapura, berani-beranikanlah diri beri salam dan beri ucapan pagi atau malam. Okay? Okay, baik. So seperti sekarang kalau di Arab Saudi sekarang masih pagi. Okay, Sabahul Khair Ustazah Fatin. Sabahun Nur ya Ustazah Salimah. Okay, kalau anda semua sekarang di Malaysia, Singapura, anda akan juga menggunakan masa. Okay, jadi rasanya itu saja setengah jam kita pada hari ini mengenai
kita punya topik pada Ucapan hari ini ucapan pagi, petang dan malam. Okay, semoga anda semua mendapat manfaat daripada kelas kita. Okay, Arabic ni descriptive, yes. Mendapat manfaat daripada kelas kita pada hari ini dan masa-masa akan datang dan yang juga sebelum ni. Dan akhir ucapan daripada Ustazah Fatin? Sabahul khair. InsyaAllah kita berjumpa lagi in the next session. Kita boleh praktiskan lagi. Even tak cakap dengan orang Arab pun tak apa. Kita cakap sama-sama keluarga kita. Betul. Yang tu yang kadang-kadang lebih efektif ya. Yes, betul. Okey, jadi untuk semua terus setia bersama saya Ustazah Salimah Hasim dan juga Ustazah Fatin Daud. Ustazah Fatin Daud dengan hashtag kita cakap Arab, sampaikan walau satu ayat dan manfaat untuk umat. Salam sayang untuk semua dari Makkah Al-Mukarramah dan salam sayang dari Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.